ikhwan bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu, Fatihah itu dikenal sebagai ummul kitab, ya, ibu kepada Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Jadi ianya merupakan doa, ya, yang terbaik itu. Jadi kalau kita ada nak berdoa apa-apa, baca Fatihah. Kerana apa? Dalam Fatihah itu ada disebutkan ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepada kamu lah kami mohon pertolongan. Maknanya niatkan apa nak Fatihah, orang minta tawai lah. Kita ni tuan-tuan rajin pergi masjid, jadi adalah orang sakit gigi macam tu, tuan minta tawai, jangan panik. Apa nak baca ni saya tak kerti, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim, selawat 3 kali, baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab tu kita kena faham tuan, ya. Apa yang kita baca kita faham lah sikit sebanyak. Sehari sekurang-kurang 17 kali sehari semalam kita baca kan, 17 rakaat solat. Tak baca Fatihah tak sah solat. Kemudian kita niat segala sesuatu, kita niat masuk masjid, niat iktikaf. Betul lah kita masuk masjid kaki kanan dapat pahala, tapi kalau tak niat iktikaf, takut-takut kita terlupa, tak dapat pahala iktikaf. Kemudian selawat tuan Nabi cakap, bang siapa yang selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, maka akan dapat syafaatku di hari akhirat nanti. Sehabis nasibuk kita pagi 10, petang 10. Kalau kita terlupa juga waktu kita nak baca Al-Quran tu, selawat dulu 10 kali, ya. Kalau kita baca pagi ke tengah hari ke tak kisahlah. Kalau takut tak sempat 10 petang kan, baca 20 kali terus sebelum kita baca Al-Quran. Kemudian tasbih, Nabi cakap kalimatan khafifatan fil lisan wa thaqilatan 'alal mizan wa muhibbatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, dan disukai oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Itulah dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyakkan baca tasbih. Kalau orang baca 1000 kali sehari subhanallah, tak sampai 10 kali, 10 minit, insya-Allah dilepaskan daripada azab api neraka. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak jenis Nabi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nabi mengajar kepada salah seorang pada isteri, baca 3 kali lebih baik daripada apa yang kau baca selama-lama tadi. Daripada Nabi keluar lepas subuh sehingga waktu duha, isteri itu beribadah. Kalau tak siap Sayyidina Sufyan. Jadi Nabi ajarkan baca ini 3 kali lebih baik. Dan dalam hadis lain Nabi cakap, orang siapa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, maka dia telah berzikir yang terbaik pada hari itu berbanding orang lain, kecuali orang itu membaca yang sama atau lebih banyak, ya. Jadi kita lazimkanlah lidah kita berzikir. Mudah-mudahan ta'ala istiqamahkan kita dalam melakukan amal soleh. Sebab amal soleh ni kita tak boleh tentukan kita boleh buat kan, ya. Sebab tu pilihan Allah. Allah Ta'ala pilih kita datang ke masjid untuk berjamaah, dan pilih orang lain juga. Tapi ada orang yang tak terpilih untuk terus duduk di dalam majlis selepas subuh, ya. Atas urusan wallahu alam, kita doakan yang terbaik untuk saudara kita yang tak ada kesempatan. Ada pilihan tuan, ya. Sama macam anak masuk universiti, dipilih atas usaha dia sebelum tu, dia belajar baik-baik, elok-elok SPM ke STPM, dapat dia keputusan yang baik, dipilih masuk ke pusat pengajian tinggi. Tapi kalau tak pernah ambil SPM tuan-tuan, macam mana nak masuk? IPTA, IPTS, SPM pun tak ambil, nak isi barang UPU macam mana? Samalah orang Islam yang tak beramal ibadah atas nama ya Islam, kita tak pedulilah. Macam mana nak masuk syurga? Saya Islam betul, awak ni Islam. Samalah, awak ni student betul, tapi awak tak datang SPM tu, pergi mana? Kosong lah, sijil pun tak ada. Macam mana nak? Atau dia cerdik, dia pandai, dia buat baik, tapi dia tak mendaftar. Sama juga orang yang kafir, yang bersedekah,
dia buat kebajikan, dia menolong orang, dia ada charity club, dia ada apa semua, tapi dia tidak beriman, dia tak ada password la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tak ada pun sama juga. Dia brilliant, tak payah belajar, tapi dia boleh jawab semua soalan universiti, dia jawab. Tiba-tiba dia nak masuk PSO, agak-agak dibenarkan tak dibenarkan. Awak ni siapa? Saya orang cerdik pandai. Yelah, cik nak duduk PSO ni atas kapasiti apa? Kapasiti saya sebagai rakyat Malaysia lah, ni IC saya. Yalah, tapi di universiti ni cik tak ada nama, tak ada nombor matrik pun, tak ada nombor pendaftaran. Saya tak peduli, saya boleh jawab. Okeylah, jawab. Lebih canggih daripada profesor punya jawapan, pasal dia brilliant, genius. Bila nak dimarking, nak diletakkan dia ke mana, tak ada nombor, tuan-tuan. Begitu jugalah orang yang nampaknya baik tetapi ada keadaan yang tidak membolehkan dia diterima kebaikan. Salah satu orang kafir, orang munafik pun begitu juga. Zahir nampak elok tapi dalam hati dia tak betul. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kecil kita ni, tuan. Bustanul Arifin, taman bagi orang-orang yang al-arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, diterjemahkan, diringkas oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita baca hadis yang seterusnya, hadis dasar yang dimasuk ke dalam kitab ini, hadis ke-18 kalau tak silap. Yang ada kitab hari itu saya rasa ada orang infak kitab, Cik Syarul, ada orang bagi kitab ke? Kitab tu saya pun dah confuse itu, sama ada boleh dibuat balik rumah kan, kena tinggal kat masjid ni, tinggal. Jadi adalah dalam 10-20 dari kitab ni, kalau ada boleh keluarkan, boleh rujuk ya. Kitab ni lebih kepada penekanan kepada ilmu batin, ilmu hati, ilmu tasawuf lah, banyaklah istilah dia ya. Saya ni tak pandai lah, tapi sama-sama kita baca kitab ni, mudah-mudahan kita jadikan pedoman apa yang ditulis oleh pengarang dasar pada hadis Nabi SAW. Betul, ada kitab ni ya. Kitab ada kono dibuka, ada ilmu kono disampai dan diamalkan. Orang tu cakap kalau kemayan sebesar lutut tak dibakar, tak keluar bau. Ada kekuatan, tenaga, masa lapang buat ibadah, datang ke masjid surau, ada kesempatan duduk dengan majlis ilmu, walaupun ilmu kita dah 10 PhD, sebab hari-hari takkan sama, tuan ya. Walaupun yang menyampaikan ilmu tu orang yang kita tak kenal, jangan tengok pada orang tu, tengoklah pada apa yang disampaikannya selagi daripada Allah dan Rasul, dengar dan ambil lah. Baik, kita buka ke hadis yang ke-18. Kita ni sekejap, tuan, masuk isyraq kan, kita berhenti, kita solat sunat isyraq 2 rakaat, kita balik. Dan berita baik, pagi ni ada sarapan di rumah masing-masing, insya-Allah ya. Balik kan, singgah mana-mana kedai, beli nasi lemak, sarapan ke rumah. Masjid tak ada sebab kita masih dalam SOP. Dia marah, tuan ya. Hadis ke-18 pada muka surat 42, betul lah kalau silap begitu, tuan ya. Berbuat baik dalam segala keadaan. Kalau boleh kita baca 2 hadis ini, tuan, capek sikit habis kan. Kalau ikut saya punya tanda buku ni, hadis ke-18 ni, tuan ya, berbuat baik dalam segala keadaan. Maknanya Nabi pesan apa pun keadaan kena buat baik. Itu kita kena faham. Apa pun keadaan, susah, senang, lapar, konyang, marah ke tenang ataupun sempit ke lapang, kena berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matan hadis. Yang ada tu tengok, ya. Yang tak ada sama-sama kita baca. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, wal yuhidda ahadukum syaf'aratuhu wal yurih dhabihatuhu. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Artinya daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Iaitu kebaikan pada segala sesuatu. Maka bila kamu membunuh, maka hendaklah kamu mengindahkan pembunuhan. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu mengelokkan sembelihanmu. Maka hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisaunya, dan dengan itu ia telah merehatkan sembelihannya. Ini adab, tuan-tuan. Ya, kitab ni dia menceritakan tentang adab. Adab itu ialah 3 rukun agama. Apa, tuan? Hadis Jibril, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jibril datang merupa dalam bentuk seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, berkilat rambut yang tak pernah dilihat dan tidak ada kesan dia ni musafir, kata sahabat. Ya, Sayyidina Umar meriwayat hadis, tapi dia ni datang mungkin dari jauh sebab tidak dikenali. Kalau kita dekat-dekat mesti kita pernah tengok, ni tak pernah tengok, tapi tak ada kesan dia ni musafir. Duduk bertemu lutut dengan Nabi. Jibril tanya, mahwal Islam? Nabi pun jawab, mahwal iman? Nabi pun jawab. Dia cakap, betul, betul, betul. Sahabat pun balik, dia yang bertanya, dia yang mengiyakan. Yang ketiga, ini dah al-ihsan. Al-ihsan itu salah satu daripada rukun agama. Setelah orang itu mengaku Islam, dia mengucap, maka dia beriman dengan apa yang diucapkannya itu. Lalu yang ketiganya al-ihsan. Jarang diperkata, tuan. Baru ni kita ada seminar tasawuf di sini, muhadarah, kan? Yang berkesempatan alhamdulillah, yang tak berkesempatan insya-Allah lain kali kalau ada boleh datang. Diterangkan bagaimana al-ihsan. Al-ihsan tasawuf lah. Orang pergi umrah 2 minggu sekali, kejap pergi umrah balik kan pergi dia. Lepas tu dia bersedekah, dia buat masjid apa semua, tapi dia ihsan dia tak ada. Apa jadi? Satu tiang daripada tiang agama tak lengkap, maka runtuh. Dia rajin bersedekah, dia rajin tolong orang, dia rajin semayang, dia rajin zikir, dia rajin mengaji Quran, dia rajin pergi haji, dia rajin pergi umrah. Dalam hati tidak ada ihsan. Ihsan itu apa? Kebaikan. Apa jadi pada amalan? Runtuh. Sebab salah satu daripada tiang agama itu telah tak ada. Kalau kereta dulu, sekarang ni dah jarang dengar kan. 3 silinder dipanggil. Plugnya satu tak function, api tak cukup sampai. Bunyi motorbot punya. Bila jalan penurun bukit okey, bila naik bukit habis. Orang macam ni bila diuji sikit dia runtuh. Dia menyebut, aku tolong dia dulu. Motor tu aku yang beli dulu, menyombong. Dia memberi, dia mengungkit. Dia bersedekah, dia riak. Dia semayang, dia riak. Menunjuk kepada orang, dia bersedekah, dia nak tunjuk dia banyak duit. Dan supaya disebut orang, dia tu pemurah tu, dia lah orang yang paling pemurah sekali. Tengok, dia memanjang jumpa orang banyak nak bersedekah, nak bagi, semua ni dia nak begitu. Lalu Allah Ta'ala cakap, kau telah buat macam tu kan, masa hidup dulu, dan kau telah mendapat pempujian daripada manusia. Lalu dia heret orang di atas muka, dia lempar ke dalam neraka. Begitu juga orang yang berjihad kerana nak disebut sebagai orang yang berani pun sama, kena lempar dalam neraka. Begitu juga orang berilmu menyampaikan ilmu dia dengan niat supaya manusia memuji dan memberi kehormatan pada dia. Bagi duit banyak, bagi kereta, bagi rumah, bagi kedudukan, itu niat dia untuk menjadi orang alim. Dia pun kena lempar juga dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu adanya al-ihsan. Maka bila Jibril tanya mahwal ihsan, ihsan itu apa? Nabi cakap anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi cakap kau beribadah kepada Allah seolah kau nampak Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kalau tak boleh begitu, kau ketahui bahawa Allah Taala itu sentiasa melihat kamu. Jadi tak ada manusia lagi lah. Ya, sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adapun al-arif billah itu telinga dia pekak, matanya buta dan mulutnya bisu. Maksudnya telinga dia pekak, melainkan mendengar selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah, nikmat-nikmat Allah. Itu yang dia nak dengar, lain tak nak dengar. Dunia-dunia ni matanya buta melainkan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mulutnya bisu, tidaklah ia berkata-kata melainkan memuji Allah, membesarkan Allah dan mengingat akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan maka al-ihsan itu kebaikan. Hendaklah kamu mengindahkan pembunuhan. Maksudnya bukan nak bunuh orang tu, kena ni tak, orang yang dijatuhkan hukuman bunuh, al-qisas, ya, dia ni telah dijalankan
had hukuman ke atasnya, bunuh. Carilah dalam Islam banyak ya yang boleh dibunuh, orang yang murtad, orang yang membunuh tanpa kebenaran, maka dia ni nak dibunuh. Maka sang Al-Gojo tu, orang yang tukang bunuh tu, hendaklah sebaik-baik dia bunuh, dibawa ke tempat hukuman tu dengan baik, jangan direntap-rentap dia, walaupun hujung dia akan mati. Nabi dah pesan walaupun orang tu nak dibunuh sekalipun, baikkanlah pembunuhan itu. Jangan dicucuk-cucuk mata sampai pecah, dikola-kola badannya baru dibunuh, berdosa tuan. Dasar hadis ini kita tak ikut apa yang Nabi arah.